Tech, rancangan yang ditunggu-tunggu oleh semua rakan-rakan pendengar seluruh rakyat Malaysia. Okey, insyaAllah kita bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Pastinya saya ucapkan selamat datang kepada yang berbahagia, pengarah kejuruteraan automotif JPJ, yang berbahagia Datuk IR Haji Muhammad bin Dalib. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Tu masih sihat ni Kalau tak sihat takkan duduk kat sini kan. So salam satu Malaysia. Salam kepada semua pendengar-pendengar dan salam kepada peminat-peminat yang sentiasa menantikan MTech ke udara setiap hari Isnin jam 3.15 hingga 4 petang. Sambung sikit lah sampai 4 petang ni Nanti terus je batu berita. So semoga sihat-sihat di luar sana. Walaupun mendung di pejabat IKIM ni, agak harapkan janganlah hujan sampai petang nanti Nanti payah nak balik. So hari ni kita nak cerita pasal apa ni? Ataupun ni kita layan sajalah. Mungkin ramai yang dah baca kan, yang dah hantar, yang minggu lepas hantar tak habis kita nak baca. So daripada FB kita, InsyaAllah sekali lagi kita nak kongsikan dengan rakan-rakan pendengar kita kalau ada permasalahan kan Datuk. Ataupun mereka boleh call kita terus di line. Ya. 0362051500. InsyaAllah kita dah ada pemanggil di talian ketika ini. Saya nak raikan soalan ataupun pemanggil pertama ketika ini. Assalamualaikum, siapa di sana? Muhammad Afdani. Nak tanya, kalau kita pakai pick up 4-wheel drive Nissan Navara, dia punya tangki minyak tu berasap. Kenapa minyak hitam berasap? Bila kita buka dia punya ujung itu ataupun tempat kita top up tu, tempat kita cek minyak punya level tu, dia panggilkan dipstick tu. Nak cek dekat dipstick tu boleh berasap. Dekat dalam dia tu, dekat dalam tangki minyak tu dia keluar asap. Dia macam boil water. Tak, tangki minyak dia ada dua. Satu tangki minyak petrol, satu lagi enjin itu pun ada tangki minyak juga. Tangki minyak lubricant, minyak cecair. Yang mana satu? Mana satu pipe ni? Tangki minyak enjin. Dan dekat mana yang keluar asap tu? Okey, kan kalau kita nak cek level minyak tu kan Datuk. Okey. Itu kalau kita tarik dia punya dipstick. Dia punya stick tu asap keluar macam boiled water bila kita mendidihkan air kan. Okey. Saya ambil satu lagi panggilan teruskan. Datuk ya. Teruskan. Assalamualaikum. Siapa di sana? Saya engineer, saya Wan daripada Dungun. Okey, teruskan Wan. Engineer, macam mana kita nak kalau saya pakai MERS jadi saya pakai CDI detail. Macam mana kita nak, dia ada ke satu solution untuk kita mengurangkan asap? Tak kurangkan asap. Itu saja. Okey. Alright. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya Ikram. Okey, teruskan Cik Ikram. Saya nak tanya, saya ada dengar ada setengah kereta dia kalau kita nak jumper kereta, kita tak boleh nak jumper kat kereta orang. Jumping bateri to bateri dengan kereta orang. Adakah bahaya untuk ada setengah kereta dia macam untuk kita jumper kereta tu? Okey. Satu lagi saya nak tanya, dalam towing kereta, yang mana lebih baik? Sama tarik belakang ke tarik depan? Itu saja. Alright. Terima kasih. Okey, kita raihkan yang pertama tadi lagi kepada Anwar, Cik Anwar Kenari 1.3 dah tukar kepada enjin 1.3. Tak ada masalah. Boleh dapatkan borang melalui layari website jpj.gov.my. Cari saja perkataan bahagian kejuruteraan automotif. Klik saja, cari dekat tu borang tukaran enjin kenderaan. Boleh dipanggilkan download ataupun boleh print borang tersebut. Diberikan percuma saja. Isikan borang tersebut, lengkapkan dengan kesemua, hanya 2, 3, 4 kolom saja. Isi elok-elok, boleh bawakan borang tersebut bersama dokumen enjin yang baru pergi terus ke mana-mana JPJ yang terdekat untuk mendapatkan kelulusan. Apabila dah dapat kelulusan, boleh terus ke mana-mana cawangan pemeriksaan Puspakom. Selepas mendapatkan Puspakom, bolehlah bawa dokumen dipanggilkan pemeriksaan B2, pemeriksaan khas tukar enjin itu dah diluluskan di Puspakom, bawa terus ke JPJ untuk di-amendmentkan, untuk diselaraskan enjin baru ke dalam kad pendaftaran kenderaan Cik Anwar. So pembayaran di Jabatan Pengurusan Jalan percuma dari A to Z, kecuali ada kecuali kat sini, pembayaran rotek yang baru. Jika kenderaan yang lama tu 1000cc, kenderaan yang sekarang ni 1300cc, dia hanya tambah beberapa ringgit sajalah. Kata silap saya RM30 saja rotek tu. Untuk 1.3.
Yang kedua daripada Encik Muhammad Effendi tadi mengatakan kenderaan pickup Nissan Navara dari 4x4, buka saja enjin, dia tengok dekat dipstick dia tu, bila dia angkat ada keluar asap. Kemungkinan dekat sana ada satu pressure, tekanan di bahagian bawah, dipanggilkan SAM. SAM ni budak kampung cakap lah. Kalau dekat cakap dalam bahasa teknikal ni dipanggilkan lubricant group, dipanggilkan. So takungan minyak hitam dipanggilkan. Dekat takungan minyak hitam ni dia ada pressure, dia ada lorong-lorong dia je. Minyak ni akan naik menggunakan sama ada flushing gear ataupun dia pakai gear untuk flush minyak pelicin ni tadi naik daripada bawah ke atas mengikut timing belt atau timing chain bila dia berpusing. So apabila dia menguatkan semuanya seal ni tadi dalam keadaan baik, dia akan mengikut lorong dipanggilkan dipstick. Dipstick ini adalah untuk mengukur berapa banyak minyak pelicin kita. So minyak kita ada L dan H. H tu high, L tu low. Tak boleh lebih dan tak boleh kurang lah. So apa yang perlu di sini, waktu kita tarik je dia keluar asap. Berapa lama asap tu ada? Seandainya wiper tu hanya ada dalam masa beberapa saat ya, kita tarik je, kita kira 1, 2, 3 dia dah habis dah. Bermakna itu tidak ada masalah. Bermakna dia punya pressure yang ada dalam rokongan takung tu dalam keadaan baik. Okay. Yang seterusnya daripada Encik Wan tadi, kereta Mercedes CDI. CDI ini adalah kenderaan diesel, contact delivery injection, daripada contribute combustion diesel injector, yang mana nak mengurangkan asap. Bila nak mengurangkan asap ni memang ada satu additif. Yang additif ni untuk kita campurkan dengan bahan diesel untuk mengurangkan asap. Itu salah satu dia yang mengurangkan asap. Yang kedua dia, apabila kenderaan diesel ni kita tak pernah bawa dia tekan sehingga maksimum torque. Sehingga maksimum torque tu tak pernah sampai. Bermakna kita bawa drive step biasa saja. So bila kita drive biasa, dia akan berkumpulkan dia punya carbonize yang di dalam first silencer, second silencer dan third silencer tu dia langsung tak sampai. Jadi apa perlu buat? Pergi ke mana-mana tempat lapang ataupun paling best sekali kat tepi hutan ataupun kat mana, tekankan minyak tu, vroom vroom. Jangan bagi sehingga max to the maximum rate line lah. Jangan dia pakaikan blow off supaya semua gas-gas tu tadi tendang dia semua keluar. Dengan syarat memanglah diesel contain kita ni Euro 2 plus, Euro 4M belum sampai lagi, atau Euro 4M. Jadi kalau Euro 4M, rasa saya dia akan datang dengan Euro 5. So apa yang perlu buat dari sini, pemilik kenderaan kena bijak lah untuk mengurangkan kadar asap ni, untuk melepaskan asap tu di mana-mana tempat yang betul-betul clear, blow off supaya dia keluar habis, dan baru boleh pergi jalan. Kalau tak, waktu dia tukar gear automatik tu, dia akan dia akan keluarkan asap hitam. Waktu tu nak gear dan kenderaan lembab sedikit. Elok jika kita dapat blow off, barulah dia habis. Atau kita beli additive minyak, dia panggilkan diesel untuk asap. Itu boleh lah. Yang seterusnya daripada Cik Ikram, jumping tadi bahaya ke tidak? Jumping ni kena tengok. Dia ada dua jenis jumping. Satu jumping bateri tu kita bawa pergi. Kalau bawa bateri pergi tu adalah lebih baik buka bateri tu kita gantikan saja. Paling mudah sekali. Sebab hitam kepada hitam, hitam tu adalah campur. Hitam tu adalah body, negatif, tolak. Merah tu adalah positif, pergi kepada merah. Dah tentu hidup, dah tentu tak ada membahayakan. Jadi kalau kereta dengan kereta, so kereta yang tadi dengan kereta tu sama tak bateri dia? Kalau N45, N50, N60, N70 tu sama ke tak? Kalau N60L, N60B itu tak ada masalah. Itu dia punya terminal je yang berbeza. Tetapi series size bateri tu adalah sama. Okey? Dan bila kita jump kereta dengan kereta, yang hitam mesti pergi kat hitam, yang merah mesti pergi kat merah.
Jangan yang hitam pergi dekat merah, yang terbalik, hitam pergi merah, yang lagi satu pun merah pergi kat hitam. Habislah. Memang dia akan short, akan jadi injektor akan jadi short. Jadi bahaya kepada dua-dua kereta. Jadi jumping kena betul. Yang keduanya, soalan daripada Cik Ikram tadi, towing depan bagus ke belakang bagus? Dia bukan depan belakang bagus, belakang bagus. Dia kena ikut. Yang pertama, waktu dia towing tu, dia mesti tahu kereta yang mana jenis pusing pacuan roda depan atau pacuan roda belakang. Kalau pacuan roda depan, dia kena angkat yang pacuan tu, roda depan. Roda belakang ikut aja. Kalau pacuan roda belakang, dia kena angkat daripada belakang. Jadi roda depan akan ikut saja. Dia ikut saja, dan steering dia akan ikat dengan tali, atau dia gunakan steering lock. Tapi bila dia pusing dengan steering sampai bengkok, untuk dia tarik, dia akan, kereta akan jadi melilau ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Ini akan membahaya kepada pengguna jalan raya. Tapi towing guy, dia memang bijak. Dia memang tahu macam mana nak tarik. Jadi tak perlu risau. Yang masalahnya, sesekali tarik kereta dengan kereta. Kereta dengan kereta tarik pakai tali kebau. Sebab saya ni budak kampung kan, jadi gunakan tali kebau. Tak betul. Tak boleh. Jadi dangerous. Bila dia tarik, nanti tarik gedegang. Dan kawan yang kat belakang ni tarik, tekan brake, kawan yang kat depan tekan minyak. Memang elok lah tu. Friction akan jadi tinggi. Jadi adalah lebih berhati-hati. Kalau towing truck, mereka memang expert lah. Jadi tak perlu risau. Okey. So kita layan FB pula ni, Anik. Okey, kita layan FB sekali lagi kepada rakan-rakan kita yang ingin bertanyakan kepada Datuk menerusi talian telefon 0362051500. InsyaAllah sahabat saya Erwan Johari menanti panggilan daripada anda. Dan juga untuk teman-teman yang ingin berkongsi soalan-soalan, boleh ke Facebook IKIM FM. Baik, kita nak raikan satu lagi soalan, apa fungsi eco mode kereta dan apa beza eco mode dengan hybrid? Masa bila perlu guna eco mode? Bukan eco, ECO, ekonomi. Ekonomi. Ekonomi mode. Ekonomi mode, okey. Dengan hybrid mode. Hybrid mode. Dan ada lagi soalan lain, boleh ke enjin diesel pakai dekat kereta enjin petrol? Enjin diesel untuk letak dekat enjin petrol, dia kena tukar complete set. Complete set dengan gearbox, dengan apa semua, dia akan tukar. Sebab dia panggilkan power weight ratio tak sama. Power weight ratio tu, gearbox tu berapa dia punya twist dia tu tak sama dengan minyak gearbox untuk kereta petrol. Kereta petrol lebih kecil, kereta diesel lebih besar untuk PTO dia. Dia panggilkan power weight transmission lah untuk gearbox. So dia kena tukar complete set. Chassis sama boleh, chassis tak ada masalah. Sebagai contoh, kereta A ni ada model diesel, dia memang ada diesel model petrol. So dia can both, dia boleh masuk, dia boleh pasang, tak ada masalah. Tetapi powertrain semua kena tukar, wiring semua kena tukar, tak sama. Dashboard pun tak sama, berbeza. Jadi kalau boleh, tak ada masalah, boleh. Jadi mode tadi eco mode dengan hybrid mode. Eco ni ekonomi, ECO tu, ekonomi. Ekonomi mode dengan hybrid mode. Ekonomi mode ni dia ada dua. Kalau kita tengok, bila kita pakai je slow je, kalau terutamanya wanita memandu kereta hybrid car, bila mereka sampai je dekat traffic light, mereka tekan brake, enjin mati, jangan panik. Dan itulah dia waktu dia eco mode, dia panggilkan ekonomi. So petrol dia tak guna, dia akan gunakan bateri. Aircon gunakan bateri, radio menggunakan bateri, semua buka bateri. Bila warna hijau je, dia lepaskan je brake, kenderaan bergerak terus. Bila dia tekan je, aircon mode akan padam, dia keluar hybrid mode. Nanti sekejap lagi dia akan padam kedua-dua. Ada yang jenis pakai lampu, ada yang gunakan indikator. Yang mana indikator ni boleh nampak. Biar hybrid bekerja je, dia needles akan naik. Dan lampu bateri akan padam. Itu bermakna enjin yang bergerak. Jadi bagi hybrid car ni dia ada dua. Satu gunakan bateri, satu gunakan enjin. Tetapi kalau bekerja berterusan, contoh dia masuk highway, dia tak akan gunakan eco mode. Dia akan terus je seperti standard. Jadi dia tidak ekonomi lah. Dia tidak akan dapat apa yang dirasa, sebab dia akan jadi stres, dia akan tarik. Ada kereta yang menggunakan hybrid 2 liter atau 1.6. Ada hybrid 1.3 ataupun 1000 cc. Sedangkan kereta di highway,
di lebuh raya untuk mencapai 110 km sejam, dia terpaksa accelerate. Bila dia accelerate, ekonomi tu akan padam dan hybrid akan padam dan dia bekerja dengan menggunakan enjin. Enjin adalah petrol, so emission yang akan keluar. Saya kalau gitu tadi Datuk dah jawab yang soalan ditanya masa bila perlu guna economy mode. Economy mode tu dia akan gunakan straight dia masa kita guna economy, dia akan keluar lampu. So button dekat situ, bila kita tekan button economy, kita duduk dalam city area. Dalam city area. Saya Itu boleh choose lah. Untuk normally-nya macam kereta Honda kan. Boleh tekan economy mode. Okey. Saya lagi soalan dari Idham tadi. Masalah air radiator. Dia kata pandai kurang sendirilah maksud. Boleh hilang. Boleh hilang, dia tak kurang. Dia kata sudah cek tapi tak ada kebocoran dan kereta dia kereta diesel. So kerana bila kepanasan sehingga 110 darjah Celsius, enjin ini akan menggunakan kipas untuk menarikkan, kipas itu dipanggilkan water pump, untuk mengambil air lagi dalam tangki air untuk masuk ke dalam ruangan enjin dan hantar balik kepada termostat melalui pipe terus masuk ke radiator semula. Oleh kerana kepanasan melampau sehingga 110 menyebabkan air yang masuk ke dalam rongga cooling system ini akan jadi berkurangan bila dia balik ke radiator. Itu sebab kena cek balik apakah punca temperature. Yang pertama Swiss, yang kedua dia kena tengok hose, getah-getah pipe yang ada di sana. Kemungkinan besar pada pendapat saya enjin itu mencapai tahap lebih daripada setengah kepanasan baru dia boleh kurangkan air, atau dia sentiasa berada di setengah, melebihi daripada setengah, baru dia boleh kurangkan air itu oleh kerana kepanasan. Sepatutnya tak boleh. Ada gunanya sebelah tu dipanggilkan adakah tangki extra reservoir tu dah kosong. Jika tangki putih yang sebelah tu reservoir dia tu dah kosong, dia perlu diisi hingga level yang dihadkan sehingga H, barulah dia akan sedut balik semula. Jadi tangki air tu akan sentiasa mengambil air daripada extra reservoir masuk ke dalam main radiator supaya kepanasan tadi dapat dikurangkan. Okey, kita nak ambil soalan satu lagi dari rakan Facebook sebelum kita berkongsi soalan dari pendengar kita, Datuk, teruskan. Okey, Muhammad Ehsan, alat penjimat minyak MPR tu benar-benar berkesan ke ataupun dan bagaimana ia berfungsi? MPR ni promoter. Promotion macam-macam nak bagi jimat. So macam Nick kan. Nick hari-hari minum 6 gelas. Hari ni saya suruh Nick minum 2 gelas dengan kerja yang sama. Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Bukan tak boleh. 2 gelas minum juga. Tapi badan jadi kering, jadi lemah lah. Jadi tak kuat. Jadi samalah tu. Super sama dengan kereta. Jadi kereta ni 1.3 1 liter ataupun 660, dia dah disettingkan berapakah minyak bahan bakar yang perlu masuk. Itu sebab kepentingan kenderaan perlu diservis dengan betul, diselenggara dengan betul. Jika diselenggara dengan bawah pokok, diselenggara pakai telinga gede-gede, tak ada pakai sistem, so jangan marahlah pada kereta. Yang silapnya owner dia lah. So macam contoh orang pakai kancil kan. Kancil tu sebenarnya duduk kat mana? Kancil kat dalam hutan. Tapi sekarang ni kancil ada kat mana? Atas jalan raya. Kat pekan. Jadi dia kena bijak lah kan. Jadi kena bijak lah. Lagi dalam hutan, dia dah duduk kat atas jalan, jadi kena bijak lah. Jadi pemandu tu pun kena bijak lah. So kesian lah kepada pemandu yang tak bijak. So kenapa dia nak balik-balik ke hutan? Jadi masih yang sama lah. Jadi jangan ulang balik ke belakang lah maksud dia. Sebab kereta tu memang dah setting kan. Dah setting dah. Sekian. Kemudian kita nak letak satu alat untuk kurangkan. Jadi dia akan jadi membahaya kepada pemandu tu sendiri. Kalau agak-agak nak dapat kurang setakat 0.01 mililiter untuk minyak punya safe, untuk tapi nyawa. Benda lain tak, Datuk? Kalau orang pakai nyawa itu lah. Nyawa dan juga ada part-part komponen yang lain. Jadi tak berapa sesuai lah. Kalau kata hari-hari Nick minum 6 cawan, 6 gelas, suruh Nick berlari 2 km, ingat sampai setengah meter pun ingat dah tombang. Ya. Kena kekurangan air.
Jadi kekurangan minyak lah maksud dia. Jadi sama je lah. Jadi apa-apa yang promotion nak bagi kata bijak lah, minyak you fikir-fikir sendirilah. Sebab orang yang pandai bercakap, yang bijak bercakap, tetapi dia bukan engineer. Kalau dia engineer, kita tanya dia nanti berapa dia punya structural yield, structural force, berapa burning point, berapa boiling point. Kalau saya soal dia nanti dia kata saya bukan engineer, dia kata. Jadi berbalik-balik. Oleh itu fikirkan semua kereta yang direka cipta mengikut technical spesifikasi yang selamat kepada pemandu. Okey, kita bersama dengan pemanggil kita di talian ketika ini. Teruskan. Saya Cik Mat, saya nak tanya, kereta Toyota Innova, dia tak bocor selendar tapi dia kurang sebab apa? Ada guna NGV ke tidak? Gas? Dah. Ni pakai biasa je. Itu auto lah. Petrol? Dia 2-3 hari kena tambah. Dia tak bocor. Yalah, minyak hitam ya. Okey, saya jawab dengar kat radio. Okey, silakan Datuk jawab. Okey, minyak sebenarnya minyak pelicin ni kita kena ikut apa yang dah diberi dan dinasihatkan sewaktu kita beli kereta ni. Itu sebab saya selalu galakkan bagi pemilik kenderaan mengetahui jenis apakah lubricant ini digunakan sewaktu membeli kereta tu. Oleh kerana kalau kita sekejap guna A, sekejap guna jenama B, sekejap lagi guna jenama C, memang dia akan sendiri kerana viscosity-nya tidak serupa dan tak sama. Memang dia akan kurang. Itu memang dia. Kalau tiap-tiap kali tukar minyak, tiap-tiap kali lah tukar jenama, lagi cepat dia kurang lah. Sekejap tukar tu. Kawan ni pula kata, yang ni minyak ni baik, minyak ni bagus, murah lagi baik. Dia terlupa, dia kata bolehlah pakai. Dia tak tahu minyak tu minyak recycle. Memang sekejap je akan habis kurang lah. Kerana minyak recycle dia punya tahan kepanasan ataupun boiling point ni dia tidak mencapai had limit kepada sebuah enjin. Itu menyebabkan dia guna untuk enjin yang dipanggilkan generator yang duduk kat dalam hutan, ataupun kerja-kerja yang duduk kat hutan, kerja mesin-mesin yang digunakan untuk dalam pekerja-kerja berat, tetapi bukan untuk kenderaan lah. Itulah minyak dah. Jadi kenderaan walaupun dia tidak ada kebocoran, tetapi yang pertama minyak tu suka digunakan berbeza-beza jenama. Yang keduanya, minyak itu mesti kita ada tempat kebocoran dia kat mana. Dia tidak boleh hilang begitu saja kecuali minyak tu kepanasan berlebihan. Andai kata temperature tu masih maintain dalam keadaan setengah, tetapi minyak masih berkurangan, air ke masih berkurangan, ini bererti adalah setting yang tak berapa tepat. Okey, kita nak berikan soalan dari pendengar kita, Datuk ya. Baik, pemanggil berikutnya. Saya Fairul. Datuk, saya nak tanya, saya pakai kereta Saga BLM 2010. Okey. Saya punya kereta, enjin dia bunyi macam enjin diesel. Kenapa Yang pertama. Yang kedua, sebelum ni enjin saya pernah bunyi macam berketak masa saya bawa dekat highway. Dia punya kereta bunyi tak. Knocking, dia panggilkan knocking. Itu je soalannya. Okey, terima kasih. Kita ambil lagi. Saya Omar di sini, Omar bin Ibrahim. Okey, teruskan Cik Omar. Ya, okey. Soalan saya yang pertama pasal Lexus Malaysia Exora tu. Cara yang terbaik lah. Maksudnya dulu saya pakai Saga BLM. Jadi features yang Datuk beri tu saya dah guna bateri, dah dapat extend daripada 6 bulan sekarang dah ke 8 bulan. Okey. Yang kedua pasal macam mana kita nak mengelakkan untuk tukar head. Maksudnya daripada segi kita gunakan Petronas yang minyak hitam. Dan ada juga sahabat yang bagi tahu, tapi saya dengar, tapi saya suka tanya ke Datuk. Soalan yang terbaik kan. Dia buka tabung depan. Maksudnya dua exhaust kan, tabung head dia begitu buka untuk luaskan dia punya pernafasan lah kata. Dapat Datuk yang macam mana cara terbaik untuk jangka masa panjang supaya kepanasan dapat jaga, enjin dia dapat jaga untuk 5 tahun insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih. Okey, satu lagi. Halo, siapa di sana? Halo, saya Cik Aminuddin daripada Kedah. Okey, teruskan. Saya duk pakai kereta Honda Accord 2.0 ni. Okey. Macam mana lagu mana yang terbaik untuk kita nak tukar bateri? Lepas duk kata ada yang tak boleh duk angkat duk putih bateri tu. Betul ke? Cara-cara untuk mengganti bateri. Okey, saya ajar. Datuk, cukuplah 3 soalan tu dulu. Okey. Soalan daripada Cik Karul tadi, Saga BLM, dia punya kereta bunyi, enjin dia bunyi macam diesel.
Menyebabkan satu waktu dulu dia dekat highway ada knocking lah. Knocking ni maknanya enjin tu vibrate dan mengeluarkan bunyi yang kuat hanya sementara. Yang pertama sekali, sebenarnya semua enjin kereta menggunakan lubricant, minyak pelicin. Bila kita guna minyak pelicin tu kita kena sesuai. Dan ada minyak enjin, ada 3 jenis minyak enjin. Yang pertama mineral, yang kedua semi sintetik, yang ketiga fully sintetik. Yang ketiga-tiga ni grade dia, viscosity-nya berbeza. Oleh itu kita kena pandai pilih. Kalau kereta baru macam 2000, 2010, hanya 5 tahun, kalau kita pakai minyak semi sintetik, kocik kita rugi. Fully sintetik lagi rugi. So mineral lah sepatutnya. Dan mineral, apa jenis mineral yang baik untuk kereta kita? Jadi semua manufacturers dia akan recommend minyak A atau minyak B atau minyak C. Dan kita takkan beli minyak Z atau minyak W. Kita nak pakai minyak W lah. Sedangkan kereta ni diberi recommendation oleh kilang. Sebab kilang R&D-nya berjuta-juta. Dia mengeluarkan duit untuk buat kajian minyak mana yang paling sesuai. So kalau minyak untuk kereta BLM ni, kena pilih yang betul supaya knocking tu hilang. Knocking ni dan juga bunyi bising enjin ni adalah daripada minyak pelicin yang tidak mencukupi viscosity. Meet dia, tidak requirement dia tak ikut. Jadi kita kena ikut minyak pelicin yang betul. So kalau nak balik-balik, kalau pernah pakai semi sintetik, kita dah tak boleh turun kepada mineral, tak boleh. Kita boleh pergi naik kepada fully sintetik, atau kita stay kepada semi sintetik. Kalau kita dah pergi kepada fully sintetik, langsung kita tak ada peluang untuk guna semi sintetik atau mineral. Dua-dua tak boleh. Kita dah pakai yang terbaik. Jadi kena ikut minyak pelicin yang betul. Yang kedua, daripada Encik Omar tadi, Exora, nak tahu masuk angin macam mana, nak cooling system dekat tebuk, nak tebuk bonet ke, nak tebuk dekat air filter ke, tak perlu. Sebab Exora tu memang cukup dah daripada radiator grill depan, daripada air dam bawah, daripada klip mata untuk menyedut angin menurun dengan kuasa. Walaupun dia sentiasa menggunakan kereta itu domestic in city area atau kereta biasa bergerak di dalam kawasan bandar, dia tidak akan panas, tak payah risau. Kecuali kenderaan itu parking static. Banyak masuk menempuh laluan-laluan, dipanggilkan kesesakan lalu lintas. Okeylah, sebab nak dapatkan ventilation yang lebih, jadi boleh buatkan satu dia punya turbulent tunnels. Tetapi kena cantik betul supaya angin yang masuk itu membantu, bukan untuk nak beri cantik tetapi merosakkan lagi part another component. Itu dia Cik Omar ya. So kalau paling baik balik kepada factory, minta dia pasang yang mana sesuai, dia akan bagi tunjuk kan yang terbaik lah. Cara tukar bateri daripada Encik Aminuddin kereta Honda tadi, cara-cara menukar bateri yang betul. Yang pertama, ada 2 jenis bateri. Bateri yang pertama adalah bateri sel basah yang nampak air, kita kena tambah air selalu, itu sel basah. Yang satu sel kering. Sel kering ni dry battery yang dipanggilkan free maintenance. Kalau saya nak show, saya showkan yang free maintenance ni lah. Sebab tak payah pening-pening nak tengok bateri kan. Berwarna merah, dia memang cantik. Putih dia nak habis, hitam dia habis. Atau hijau dia memang bagus, putih dia nak habis, hitam dia terus habis. Dia 3 warna saja. Jadi pakai bateri ni, kita dah macam mana kita nak menggantikan bateri kita ni. Bateri ni dia memberi dan menunjukkan kepada pemandu. Yang pertama sekali, dia punya headlight. Bila bateri ni berwarna putih je, dia pergi je kat dinding ataupun suluhkan ke mana-mana, kita tekan horn, ting, lampu tu akan jadi dia akan jadi maklap sekejap. Kenapa kena pakai horn? Sebab horn dia akan mengambil penuh 12 volt. Enjin hidup, bateri menerima charge dari alternator, tetapi fungsi bateri tu cukup ke tak cukup lagi, banyak mana lagi bateri tu nak habis. So kita tekanlah horn untuk uji bateri ni punya power. Bateri lampu kita akan berkelip, itu maknanya
bateri kita hampir habis. So bagaimana kita nak menukar? Pastikan kita beli bateri yang sama. Kalau dia punya nama N60, N60L, N64L, kena sama. Tak boleh pakai sekarang kita nak beli N60 sama 60, N60 saja, N60, N60 saja, L tu tak ada. Jangan. Nanti kita pergi wire positif dengan wire negatif dia berbeza, tempat kiri dengan tempat kanan tu. Payah. Okey, sekarang kita beli sama 60L, N60L. Matikan ke semua lampu, matikan ke semua switch, kenderaan dalam keadaan selesa untuk dibaik pulih. Kita akan buka kepala bateri, jangan buka yang warna merah atau positif. Bukalah yang negatif dulu. Kerana dia akan pergi kepada badan, body. So buka, pisahkan dia dengan bateri terminal. Dan buka kepala bateri lagi satu, dia tidak akan berbunyi. Jika kita buka bateri yang berwarna merah atau positif, kita buka dulu, alarm sistem akan bunyi on. Sekejap lagi bila kita pasang, dia akan bunyi itu sebab kena buka yang hitam dulu. Itu yang beza. Dan bila buka yang hitam dulu, dia tidak akan berbunyi. So bukalah yang merah, dia tanggal, pasangkan balik ke sepuluh bateri yang baru, betul-betul. Dan yang mana pasang dulu, yang merah ke yang hitam? Jangan salah. Sebab yang tadi hitam buka dulu, sekarang hitam pula nak pasang dulu. Tak boleh. Kena merah pasang dulu. Baru pasang hitam tu. Baru pasang hitam. Baru dia akan bunyi on. Dia terus diam, dia tidak berbunyi. On. Dia kan bermakna dia receive new battery current. So kita pun pasang, kita start dengan mainkan bateri alarm sistem. On. Okey, dah betul. Dan kita switch on, satu, switch 2 on, semua lampu indikator nyala. Ada satu atau dua indikator akan padam, baru kita start enjin kita. Dengan bonet belum tutup. Bila enjin dah hidup, kita pergilah buat inspection balik bateri kita tadi kuat ke tak kuat. Dan ikat sebaik-baik, sekemas-kemasnya bateri itu. Kerana dia punya blok dekat tepi tu, klip dia dekat tepi, dan hook dia dekat tu cangkuk kepada yang betul. Dan ikatlah sebaik-baik, sekemas-kemasnya. Itulah cara ada untuk mengganti bateri yang baru. Janganlah risau. Jadi bateri ni kalau dia nak mati, dia beritahu. Dia nak habis, dia bagi tahu. Dia sekali start enjin kita, hidup. Itu bateri nak habis satu. Tetapi mesti off aircon. Jangan start enjin bersama dengan aircon hidup. Jika mengikut dengan aircon hidup sekali, bateri akan habis cepat. Okey, itu dia tip ataupun petua menjaga kereta. Sampai di sini dulu Datuk ya perkongsian kita. Kita jumpa lagi minggu depan. Memanglah masa tu cemburui kita. Terima kasih kepada pendengar-pendengar semua. Nanti kita dah tunggu di setiap hari Senin jam 3.15 hingga 3.45 petang. MTech ke udara. Bye bye. Assalamualaikum.